Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini Ustazah akan sambung musuh-musuh Islam yang ketiga, yang mana pada minggu lepas kita sudah belajar dua orang musuh Islam yang terkemuka, iaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Untuk hari ini Ustazah akan sambung musuh Islam yang ketiga, iaitu Abdullah bin Ubay. Di mana Abdullah bin Ubay, seperti yang diketahui, beliau telah memeluk Islam, tetapi di dalam hatinya mempunyai sifat benci dan berdendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana pada anggapannya Nabi Muhammad telah memusnahkan cita-cita dan harapannya untuk menjadi Raja Yasrib ataupun Raja Madinah. Tetapi beliau telah memeluk Islam di atas dasar kepura-puraan kerana tidak mahu tersisih daripada masyarakatnya yang mengikut ajaran Islam. Seterusnya, kita tengok bentuk penentangan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay terhadap ajaran Islam ialah yang pertama, menarik diri daripada peperangan Uhud bersama pengikutnya. Sebagaimana yang kita telah pelajari dalam sirah tahun 4, semasa peperangan Uhud, tentera Islam pada awalnya berjumlah 1,000 orang, tetapi telah berkurang kepada 700 orang kerana 300 orang telah berjaya dihasut oleh Abdullah bin Ubay. Akhirnya Nabi Muhammad dan tentera Islam dalam peperangan Uhud hanya 700 orang sahaja. Yang kedua ialah melemparkan fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah dengan Safwan bin Al-Mu'tal, iaitu ini juga dalam sirah tahun 4, iaitu semasa balik daripada peperangan Bani Al-Mustalaq, Abdullah bin Ubay telah ternampak bahawa Aisyah telah menaiki unta yang ditunggang oleh Safwan bin Al-Mu'tal. Pada masa itu, kesempatan telah diambil oleh Abdullah bin Ubay dengan menyatakan Aisyah mempunyai hubungan sulit dengan Safwan. Padahal unta yang ditunggang oleh Safwan bin Al-Mu'tal, di mana Safwan telah turun dan Aisyah telah menaiki unta milik Safwan bin Al-Mu'tal. Seterusnya, yang ketiga ialah marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana datang ke Madinah dan mengakibatkan peranannya sebelum ini hilang atau dirampas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sebagaimana yang kita telah ketahui, Abdullah bin Ubay bercita-cita untuk menjadi pemimpin Madinah, tetapi disebabkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, menyebabkan penduduk Madinah telah melantik Nabi Muhammad sebagai ketua Madinah. Ini menyebabkan Abdullah bin Ubay merasa sakit hati dan berdendam, di mana dalam hatinya timbul satu masa dia akan membuat Nabi Muhammad itu tidak disukai oleh penduduk Madinah. Okay, kita tengok kepada kesan penentangan terhadap dakwah Islam di atas perbuatan Abdullah bin Ubay. Yang pertama, kekuatan tentera Islam menjadi kurang. Di atas perbuatan Abdullah bin Ubay telah berjaya menghasut 300 tentera Islam dalam peperangan Uhud. Yang kedua, fitnah yang dilemparkan oleh Abdullah bin Ubay kepada isteri dan keluarga Nabi Muhammad sedikit sebanyak telah membawa perpecahan dan juga melemahkan kekuatan serta mewujudkan permusuhan. Dan yang ketiga ialah Allah menghukum dan mengutuk orang munafik, di mana Allah telah menurunkan surah Al-Munafikun ayat 1 hingga 4. Murid-murid boleh rujuk kepada ayat surah Al-Munafikun ayat 1 hingga 4 dan boleh baca pada tafsir muka surat 74. Saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita boleh mengambil iktibar daripada kisah-kisah yang kita belajar daripada musuh-musuh Islam. Yang pertama ialah tanda-tanda orang munafik ialah tidak menepati janji, bercakap bohong serta tidak amanah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Yang kedua, umat Islam adalah sentiasa mempunyai jati diri yang kuat untuk menghadapi cabaran dan rintangan. Seterusnya, umat Islam juga perlu mempunyai sifat sabar yang tinggi dan kuat untuk berdakwah, di samping sentiasa bertakwa dan doa kepada Allah Ta'ala. Ustazah sudahi dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.